Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim selaku penganjur program kita pada pagi ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam kuliah yang kita sebutkan sebelum ini, kuliah 2 kali secara sebulan, iaitu kuliah 2 bulanan berkenaan dengan sebuah kitab yang berjudul Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Dan kita ini sebagai Muslim, insya-Allah, kita sentiasa berada dalam perjalanan menuntut ilmu sehinggalah kita mati, insya-Allah. Sehingga kita mati. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ada satu kata-kata daripada Syekh Al-Albani rahimahullah yang kalau kita boleh kaitkan dalam proses perjalanan menuntut ilmu, yang mana beliau rahmatullahi alaihi mengatakan at-tariqu ila Allahi tawil. Jalan menuju Allah ni adalah jalan yang panjang. Wa nahnu fihi kasulhafah. Dan kita ini di atas jalan tersebut adalah ibarat seekor kura-kura. Laisatil ghaya an nasila ila nihayatit tariq. Bukan matlamat kita ini nak sampai ke penghujung perjalanan itu. Walakinnal ghayah, akan tetapi matlamat kita adalah an namut wa nahnu ala hadzal tariq. Kita mati dalam keadaan kita berada di atas perjalanan menuju Allah. Jadi kalau kita boleh umpamakan dengan perjalanan menuntut ilmu, kita kata begini, ilmu Allah ni luas, begitu luas. Allah kata, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimislihi madada," kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-109 itu. Katakanlah, kalaulah lautan itu dihamparkan dan dipenuhi dengan kalimah-kalimah Allah, iaitu ilmu-ilmu Allah, lanafidal bahar, nescaya akan tamat dah, habis dah laut. Tetapi ilmu Allah dan lautan ilmu Allah belum pun habis dicatat, walaupun didatangkan dengan satu lautan yang sama luas dan sama besar dengannya, hadirin dan hadirat. Jadi ilmu Allah ni luas. Dan bukan matlamat kita untuk kita ini memiliki keseluruhan ilmu tersebut. Tetapi matlamat kita adalah kita mati dalam perjalanan menuntut ilmu. Dalam proses kita ini sentiasa menjadikan diri kita ini sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Jadi dalam perjalanan menuntut ilmu ni, dia ada dia punya cabaran, dia ada dia punya cara-cara, dia ada dia punya teladan-teladan. Maka inilah peranan kita membaca dan mempelajari kitab kita ini. Supaya bila kita dalam perjalanan menuntut ilmu, kita dapat tahu apakah dianya halangan-halangan dan cabaran-cabaran yang menyebabkan kita terhalang daripada memperoleh ilmu. Dan kita nak tahu juga bagaimanakah cara-cara yang tepat untuk kita ini mempelajari ilmu.
Dan kita juga nak mengetahui tentang suri tauladan yang baik daripada ulama-ulama kita yang terdahulu tentang bagaimanakah mereka mendapatkan ilmu dan proses pencarian ilmu mereka supaya kita dapat ikuti jalan yang sama, insya-Allah. Jadi kita pada 2 minggu yang lepas, majlis kali ini adalah majlis kali yang kedua pada perbahasan kitab ni. Pada 2 minggu yang lepas, kita telah memulakan perbahasan kitab ini dengan kita menyebutkan berkenaan dengan al-mu'awwiqatu an talabil ilm. Al-mu'awwiqat an talabi al-ilm. Iaitu penghalang-penghalang daripada proses mendapatkan ilmu. Dan kita dah sebut beberapakah contoh yang dikatakan di sini sebagai al-mu'awwiq, iaitu penghalang. Dan kita telah sebutkan 3 daripadanya. Yang pertama sekali adalah fasadun niyah, niat yang rosak. Jadi menuntut ilmu ni dia tidak boleh bercampur dengan niat yang rosak. Jadi pertama sekali buang penghalang ini. Iaitu caranya bersihkan niat dan ikhlaskan niat. Menuntut ilmu adalah ibadat dan ibadat berhajat kepada keikhlasan niat. Hadirin dan hadirat. Yang kedua, selain daripada rosaknya niat, penghalang yang kedua adalah hubbus syuhrah wa hubbut tasaddur. Dan ini pun hakikatnya berada di bawah isu niat, tetapi penulis letakkan dalam satu topik yang berbeza, iaitu dalam satu bab yang berbeza, supaya manusia sedar tentang pentingnya, bahayanya kedua-dua perkara ini. Iaitu hubbus syuhrah, cintakan kemasyhuran. Wa hubbut tasaddur, dan suka untuk menonjol. Dia suka untuk menonjol diri di hadapan khalayak ramai dan seumpamanya. Yang ni adalah salah satu petanda rosaknya niat. Jadi kita kena lihat, dan kita telah sebutkan contoh-contoh para ulama. Antara yang banyak disebut adalah 2 tokoh ulama. Siapa? Yang pertama adalah Ayyub As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani yang benci, yang tidak menyukai kepada kemasyhuran. Zukirtu wala uhibbu an uzkar. Aku disebut tetapi aku tidak suka nama aku disebut. Dan yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Juga tokoh yang menolak populariti. Dia tidak suka kepada kemasyhuran. Dia tidak suka kepada perbuatan menonjol-nonjol diri. Dan yang ketiga yang kita sebutkan dalam kelas kita yang lepas, hadirin dan hadirat, adalah at-tafritu fi halaqatil ilm. At-tafritu fi halaqati al-ilm. Baik. At-tafrit ni maknanya dia cuai. Dia kata ifrat, tafrit. Agama Islam agama yang wasatiyah. La ifrat wala tafrit. Iaitu tidak melampau dan tidak terlalu cuai. Begitu. Dia tidak terlalu berlebihan dan dia tidak terlalu berkurangan. Tetapi dia berada pada jalan wasatiyah. Jalan kebenaran, hadirin dan hadirat. Dan cuai di sini adalah at-tafritu fi halaqatil ilm. Maknanya dia mengabaikan, dia cuai dalam halaqah-halaqah ilmu. Ini adalah penghalang yang ketiga yang juga kita sebutkan dalam majlis kuliah kita yang lepas, hadirin dan hadirat. Nah, kita kongsikan kata-kata Imam Malik bin Anas yang mana beliau menyebutkan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu ini dia didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi. Jadi Imam Malik ni bagi tahu kata-kata ini kepada pemerintah pada zaman dia Harun al-Rashid, iaitu ketika mana khalifah pada waktu itu memerintahkan supaya Imam Malik mendatangkan ataupun hadir mengajarkan ilmu kepada anak-anak beliau di rumah beliau sendiri. Maka Imam Malik pun kata,
kita ni al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu kena didatangi, bukan ilmu yang datang kepada kita. Jadi kadang kita pada hari ini kita tidak menghadiri majlis ilmu. Sedangkan itulah dianya orang kata manba'ul ilm, tempat terbitnya ilmu. Halaqah-halaqah ilmu ni adalah tempat terpancarnya ilmu. Maknanya para ulama yang mengajarkan manusia dan para penuntut ilmu di halaqah-halaqah ilmu. Jadi kalau kita tinggalkan majlis ilmu, bagaimana kita nak dapat ilmu? Itu maksud penghalang yang ketiga. Penghalang yang ketiga. Dan ada sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, iaitu bab seseorang yang duduk di bahagian paling hujung majlis. Dia duduk di paling belakang sekali, contoh. Bila ada majlis ilmu tu, dia duduk di bahagian paling belakang. Wa man ra'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Dan bab seseorang yang melihat ada satu ruang kosong dalam majlis, dalam satu-satu halaqah, lalu dia pun duduk di ruangan kosong tersebut. Jadi ini diceritakan daripada sahabat Nabi SAW bahawasanya suatu hari Nabi kita ini dia sedang berada dalam masjid dan di sekeliling Nabi ni ada para sahabat. Dan Nabi pada ketika itu sedang menyampaikan perkongsian ilmu, hadirin dan hadirat. Dan apabila Nabi SAW menyampaikan perkongsian ilmu tersebut, ada 3 orang lelaki yang masuk ke dalam masjid pada waktu itu. Ada 3 orang lelaki yang masuk ke dalam masjid. Daripada 3 orang tersebut, 2 orang tu dia datang mendekat kepada majlis Nabi SAW. Manakala seorang lagi tu dia beredar. Dia keluar balik. Daripada 2 orang lelaki tersebut, yang seorang tu dia tengok dekat dengan Nabi tu ada satu ruang kosong, maka dia pun pergi mengisi ruang kosong tersebut. Dia duduk di situ. Manakala ada seorang lagi yang kita kata lelaki yang kedua itu pula, dia pergi ke bahagian paling belakang daripada halaqah tu, daripada majlis tersebut, dan dia pun duduk di situ. Bila Nabi selesai sahaja menyampaikan perkongsian, hadirin dan hadirat, Nabi pun kata, ala ukhbirukum bin nafaris salasah. Nakkah kamu aku bagi tahu kepada kamu tentang 3 orang lelaki tersebut? Maka Nabi kata, adapun lelaki yang pertama tu, fa'awa ilallah fa'awahu Allahu ilaih. Dia datang kepada Allah, maka Allah pun datang kepada dia. Maksudnya dia mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat kepada dia. Lelaki yang kedua pula, kata Nabi, fastahya, dia rasa segan. Dia segan nak pergi ke depan. Jadi dia duduk di belakang-belakang. Fastahya Allahu minhu, maka Allah pun segan juga kepada dia. Dan ini bukan dalam konotasi yang negatif, tidak. Tetapi dia segan sebab dia tak nak orang terpaksa berganjak tempat duduk, beralih tempat duduk, kena bangun semata nak bagi ruang kepada dia. Jadi dia tak nak susahkan orang, dia terasa segan. Maka dia pun duduk di belakang sahaja kerana dia tidak mahu mengganggu orang-orang lain yang di hadapan. Kemudian Nabi kata, ada pun lelaki yang ketiga itu, fa'a'radallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripada dia. Jadi di sini, kita nak fokus kepada lelaki yang ketiga. Majlis ilmu sedang berlangsung. Dia tidak ada keuzuran, dia ada kelapangan. Tapi dia tidak mahu duduk dalam majlis ilmu. Dia berpaling pula daripada majlis ilmu tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang keuzuran. Maka Allah pun berpaling daripada dirinya. Dan kata para ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini, Allah berpaling tu adalah isyarat kepada murka Allah. Isyarat kepada murka Allah. Jadi kita ni, jangan kita abaikan majlis ilmu. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Kerana kalau kita meninggalkan majlis-majlis ilmu tanpa sebarang sebab, tanpa sebarang alasan dan keuzuran, kita akan hanya mendapatkan murka Allah semata-mata. Na'udzubillah min zalik. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah.
Jadi hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita lihat di sini ini adalah al-mu'awwiqus salis, iaitu halangan yang ketiga, at-tafritu fi halaqatil ilm. Kemudian pada pagi ini kita nak memasuki perbahasan yang keempat. Perbahasan yang keempat iaitu al-mu'awwiqu ar-rabi'. Al-mu'awwiqu ar-rabi'. Dan al-mu'awwiq ini adalah penghalang ataupun halangan-halangan daripada proses mendapatkan ilmu. Disebutkan di sini at-ta'adzuru bikathratil ashghal. At-ta'adzuru bikathratil ashghal. Apa terjemahannya, hadirin dan hadirat? Seseorang itu memberi keuzuran akan banyaknya kesibukan. Seseorang itu memberi keuzuran akan banyaknya kesibukan. Bila orang kata, jom pergi majlis ilmu Ustaz Fahmi ni, contoh. Maka dia kata, oh itulah tak lapang lah, sibuk lah. Tak lapang buat apa? Kata, itulah ada kerja sikit, ada program sikit, ada job sikit, bla 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 bla. Oh tidak hadir. Tak apa, ada. Kemudian esok pula, Yayasan Taklim ada lagi kuliah ni. Jom kita pergi hadir kuliah. Isi masa dengan tajuk pun bagus, kitab pun bagus, contoh. Maka dia kata, oh itulah saya tak free lah, aku tak free lah begini dan begini. Ada kena buat kerja tu pula, tiba-tiba ada meeting, bla bla. Jadi banyak sangat kita punya alasan, banyak sangat alasan. Kita bagi keuzuran, uzur tidak dapat hadir dengan terlampau banyak kesibukan. Jadi tidak dapat ilmu, hadirin dan hadirat. Jadi disebut di sini oleh penulis kitab, hadzal uzur, keuzuran seperti ini, itu alasan-alasan seperti ini, ja'alahu syaitanu hajizan mani'an. Syaitan yang telah menjadikannya sebagai halangan, yang sebagai satu penghadang, satu yang tembok yang menghalang kita daripada menghadiri majlis ilmu. Syaitan yang menjadikan tu. Kerana dia seolah-olah dijadikan sebagai alasan untuk mengelakkan diri kita ini daripada menghadiri majlis ilmu. Wa kam kulli ma ikhwatun ahibbah wa hussu ala talabil ilm. Berapa banyak dah diberitahu kepada saudara-saudara ataupun kawan-kawan kita yang kita sayang kepada dia dan digesa kepada mereka ini untuk menghadiri majlis ilmu. Lakinna syaitan sawwala lahum, akan tetapi syaitan telah menipu daya mereka, walabbasa alaihim, dan memberi talbis kepada mereka. Fal mufarrid, orang yang mengabaikan majlis ilmu ni, ja'al al-ashghal zari'atan fit taghayyub an halaqatil ilm. Dia jadi kerja-kerja dia itu sebagai suatu wasilah untuk dia tidak hadir dalam majlis-majlis ilmu. Wa ja'ala fi hadhihi al-ashghal iltimasan lil ma'azir. Dan dia menjadikan kesibukan-kesibukan ni sebagai suatu yang nak diguna pakai sebagai alasan untuk dia tidak hadir dalam majlis ilmu. Baik. Maka seolah-olah bila dia tak hadir majlis ilmu ni ada hujah dia. Dia ada hujah. Tak hadir majlis ilmu sebab apa? Oh sebab ada kerja. Tak hadir sebab ni ada urusan, ada itu, ada ini, ada ini. Tapi kita ni bila kita tidak memperuntukkan masa kita untuk menuntut ilmu, bila je kita ada masa? Bila je kita ada masa? Sebab masing-masing boleh mencipta alasan. Mencipta 1001 alasan untuk tidak hadir ke majlis-majlis ilmu. Tetapi akhirnya apa jadi pada kita? Kesibukan kita tu membawa kita ke arah mana? Hadirin dan hadirat. Jadi sebab itu saya masih ingat kata guru saya dahulu semasa saya belajar. Saya tanya kepada dia, Syekh, malam ni free ke untuk kita kita buat sedikit bacaan kitab gitu. Sebab kebetulan Syekh ni dia jiran rumah saya. Saya selalu belajar dengan dia dan membaca kitab bersama dengan dia. Dan ada kelapangan kami pada waktu malam, saya akan pergi ke rumah dia untuk buka kitab. Kita pun bacalah kitab. Banyak kitab yang kita baca, antaranya kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan banyak lagi lah kitab-kitab yang lain, hadirin dan hadirat. Jadi Syekh ni dia jawab dengan kata-kata yang saya ingat sampai ke hari ini. Dia kata, al-aslu fil muslim, dia kata, asalnya dalam
kehidupan seorang Muslim ni, hidup dia, masa dia penuh. Masa dia penuh. Tapi dia yang akan memperuntukkan juzuk-juzuk masa dia untuk diisi. Yang begitu maksudnya. Bukanlah kehidupan dia lapang, dia tak ada buat apa, baring, tidur, makan, main, itu tidak. Tapi kehidupan dia sebenarnya dah penuh dengan aktiviti hadirin dan hadirat. Jadi kemudian dialah yang menyusun masa. Ini tartibul awqat. Ini menyusun masa tersebut hadirin dan hadirat untuk sebentar hadirin dan hadirat. Okey, baik. Jadi dia menyusun masa dia untuk dia yang memasukkan masa dia tersebut dan mengisi masa dia tersebut dengan majlis ilmu, dengan ibadat, dengan bacaan Quran dan seumpamanya. Kerana kalau tidak, kita akan sentiasa dihiasi dengan alasan-alasan dan keuzuran-keuzuran kita tersebut hadirin dan hadirat. Dan ramai orang yang terhalang daripada mendapatkan ilmu hanya kerana dia duk beralasan daripada menghadiri majlis ilmu. Baik. Kemudian selesai perbahasan yang keempat hadirin dan hadirat. Kata penulis kitab sebelum itu tadi, man fataha Allahu ala basiratihi wa rattaba awqatah wastaghalla ma yastati' fa innahu sayuhassil kathiran Siapa yang Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia, maka dia akan menyusun waktu dia dan akan mengisikan waktunya dengan apa yang dia mampu, dengan kadar yang dia mampu, maka pasti dia akan mendapat ilmu dengan jumlah yang begitu banyak. Jadi ini penting untuk kita ni tak menyebutkan ataupun tidak memperbanyakkan, memberi keuzuran dengan mencipta alasan-alasan sibuk disebabkan itu, sibuk disebabkan ini daripada menghadiri majlis ilmu. Baik, selesai yang keempat. Kemudian yang kelima, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Al-Mu'awwiqul Khamis. Al-Mu'awwiqu Al-Khamis. Al-Mu'awwiqul Khamis ini penghalang yang kelima daripada mendapatkan ilmu. Terjemahannya ataupun disebutkan di sini, At-tafritu fi talabil ilmi fi sighar. At-tafritu fi talabil ilmi fi sighar. Yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat, dia abai daripada menuntut ilmu pada usia kecil. Dia cuai daripada menuntut ilmu pada usia kecil. Iaitu seseorang yang tafriq seperti saya kata tadi, dia mengabaikan. Kita ni daripada usia yang kecil memang tak boleh dilepaskan peluang untuk memenuhkan usia tersebut dengan ilmu hadirin hadirat. Belajar ni daripada kecil sepatutnya. Hafal Quran ke, hafal hadis ke, dan diajarkan fiqh, diajarkan tauhid, diajarkan salat, diajarkan macam-macam ilmu daripada usia yang kecil. Penulis kitab dia kata apa? Innal insana la yaghbitu unasan asghara minhu sinnan wa akbara himmah. Ada sebahagian manusia ni, dia akan rasa cemburu kepada manusia-manusia lain yang lebih muda daripada diri dia, tetapi semangat lebih besar daripada diri dia. Tajiduhum minas sabbaqina ila halaqatil ilm. Dan kita akan mendapati budak-budak ni, orang yang muda ni, dia minas sabbaqin, iaitu antara yang paling awal sekali yang hadir kepada majlis-majlis ilmu. Naam, maknanya kita boleh cemburu dengan mereka, dan kita boleh rasa, dan seseorang itu dia akan rasa duka cita daripada waktu-waktu yang telah berlalu pergi daripada umur dia, yang mana dia tidak mengisi umur tersebut dengan menuntut ilmu, dengan menghafal ilmu.
Dan apabila dia semakin besar, semakin dewasa, maka kesibukan dia semakin banyak. Yang ni logik lah. Kerana kalau budak-budak kecil ni tak ada komitmen sangat, dia tidak ada tanggungjawab. Kalau budak-budak pada usia yang muda, kerja dia belajar. Dia tak kena fikir macam mana nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak macam-macam. Dia tak ada tanggungan anak-anak ke isteri ke apa sebab dia budak. Jadi pada waktu itu bila dia tidak ada kesibukan dengan urusan tanggungan hidup, pencarian mata hidup, punca-punca pendapatan, maka pada waktu itu dia boleh manfaatkan dengan majlis-majlis ilmu, hadirin dan hadirat. Tapi kalau dia dah besar, dia dah dewasa, maka dia sibuk, maka dia kerja pun orang kata daripada pagi keluar malam, balik pun gelap. Keluar gelap, balik gelap. Keluar sebelum orang kata pukul 7, balik pula selepas pukul 7 malam. Begitu. Jadi sebab bila dah sibuk sebab cari duit, cari rezeki dan seumpamanya, maka bilakah masanya untuk menuntut ilmu? Bilakah masanya untuk menuntut ilmu? Sebab itu kadang-kadang hadirin dan hadirat, kita tak pelik kalau kita bersembang dengan rakan-rakan kita yang kadang-kadang sudah lama kita tak jumpa, dan kita bila kita sembang, cubalah bicara tentang tajuk agama sikit. Kita akan dapati banyak yang boleh jadi dia tak tahu apa dia pun pasal agama ni. Tahu tentang yang dia tahu adalah basic-basic cara ambil wuduk, cara salat, tapi penghayatan dan kefahaman yang lebih terperinci itu ia tidak ketahui. Sebab apa? Sebab dia tidak dipelajari sewaktu usia yang awal. Begitu. Maka kita tidak mempelajari semenjak daripada usia kita yang muda, hadirin dan hadirat. Kita dah tua, dah dewasa. Dan bila dah dewasa ni dia agak payah nak masuk ilmu. Kadang-kadang orang kata bila dah dewasa ni nak faham tu susah. Dia kata kena cakap pun kena slow, kena satu-satu. Kalau tidak, kalau laju-laju dia tidak boleh tangkap. Begitu. Jadi dia agak sulit, hadirin dan hadirat, apabila kita nak belajar ketika kita sudah tua. Bukan maksud ilmu tak boleh masuk, boleh lagi. Cuma dia tidaklah seperti ketangkasan dan kecerdasan kita pada usia-usia kita yang lebih muda. Hadirin dan hadirat. Tidak ada siapa yang dapat nafikan hakikat ni. Memang waktu kita muda kita akan lebih cepat tangkap dan kita akan lebih cepat masuk ilmu, hadirin dan hadirat. Oleh kerana itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, talabul hadis fi sighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu hadis semasa usia yang kecil seperti kita memahat pada batu. Apa maksud dia? Batu tu kalau dia lagi besar, susah dah dia nak dipahat dan susah dah untuk dia ditukang. Tapi kalaulah batu tersebut dia masih kecil, maka kita akan mudah untuk memahat dan mengukir dan menukangnya, hadirin dan hadirat. Ini kita kena jelas. Maksudnya kalau batu tu dah terlalu besar, susah kita nak buat perubahan pada diri dia. Tapi kalau batu tu masih kecil dan kita ini nak buat perubahan pada diri batu tersebut, dia mudah. Ini ibarat kata Al-Hasan Al-Basri, ini adalah sifat ilmu hadis. Maknanya menuntut ilmu hadis ni kena pada usia yang muda, kena pada usia yang awal, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Wa radiyallahu an Umar indama qala tafaqqahu qabla an tusawwadu. Sebahagian riwayat tafaqqahu qabla an tasudu. Yang ni adalah kata-kata yang masyhur daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, tafaqqahu qabla an tasudu. Jadilah kamu faqih. Maknanya usahalah untuk menjadikan diri kamu sebagai seorang faqih sebelum kamu menjadi pemimpin. Sebelum kamu menjadi pemimpin. Dan penulis kitab dia letakkan sini, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Maknanya hendaklah kamu menjadi faqih sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Maknanya sebelum kita ni dah sampai pada usia dan tahapan dewasa yang mana orang melantik kita menjadi pemimpin, kita diletakkan untuk menguruskan sekian dan sekian urusan, maka sebelum kita sampai kepada tahapan usia tersebut, maka tafaqquh dulu.
Maknanya tafaqquh, itu belajar agama dulu. Jadi kita belajar supaya setiap urusan kita bila kita ini dilantik menjadi pemimpin ataupun bila kita diamanahkan untuk menguruskan sesuatu perkara, maka urusan kita ini terbina atas dasar ilmu, hadirin dan hadirat. Qala Abu Abdullah, dan Al-Imam Al-Bukhari, iaitu ahwal Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata apa? Wa ba'da an tusawwadu wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Nah, ini penting, ini sangat penting. Maknanya tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kamu sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Ini juga isyarat pemimpin tu mestilah orang yang sampai usianya matang, usianya dewasa. Bukan umur 10 tahun dah jadi pemimpin kita, tidak. Itu maksud dia di sini. Jadi maknanya dalam tempoh 10 tahun apa semua tu belajar, umur dah 30, 40, 50, orang lantik jadi pemimpin. Dan Imam Bukhari ditambah lagi kata-kata Umar bin Al-Khattab, wa ba'da an tusawwadu. Wa ba'da an tusawwadu. Iaitu selepas kita dah dilantik menjadi pemimpin pun, tafaqahu juga, dia kata. Belajar ilmu juga, belajar fiqh juga. Kenapa? Kerana disebutkan oleh penulis kitab ataupun disebutkan oleh Imam Bukhari, kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun setelah mereka usianya tua, mereka masih menuntut ilmu. Jadi sama je, kita disuruh menuntut ilmu pada usia muda dan pada usia tua. Cuma di manakah penekanan topik kita ini? Sebab waktu tua ni mungkin kita dah tak boleh cergas dari sudut otak dan ingatan dan seumpamanya. Tetapi waktu muda tu kita masih mempunyai cara fikir yang sihat. Tidak ada sakit itu dan ini, jadi boleh fokus kepada menuntut ilmu, hadirin dan hadirat. Maka dikatakan oleh penulis kitab kita ini, hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Sadhan, hafizahullah, fabadir akhi qabla an tubtala bin nas wa qabla an tubtala bikathratil masyaghil wa qabla an tandama kama nadima kathirun alayka bistighlali waqti as-sighar fi at-talab ولا يعني هذا أن الإنسان يقنط وييأس إذا لم يتدارك وقت الصغر بالطلب بل إن العمر كله زمان لتحصيل العلم لأنه عبادة والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Terjemahannya hadirin dan hadirat. Maka bersegeralah wahai saudaraku sebelum kamu diuji dengan manusia. Sebelum manusia nanti ramai cari kita, sibukkan kita dengan macam-macam. Dan sebelum kamu disibukkan dengan banyaknya urusan kehidupan, nak cari rezeki, nak uruskan keluarga, nak uruskan pasangan hidup, anak-anak, zuriat, keturunan, kadang-kadang pekerjaan, macam-macam. Sebelum kita disibukkan dan sebelum kamu menyesal sebagaimana ramai yang telah menyesal, hendaklah kamu memanfaatkan waktu-waktu muda ini untuk menuntut ilmu. Tambahan, kalau pendengar-pendengar yang ada berada bersama dengan saya pada saat ini adalah orang-orang muda. Ini kita kena sedar bahawasanya sekarang waktu kita masih muda, waktu kita ini masih ada kelapangan dan tidak disibukkan dengan pelbagai urusan, maka inilah dianya masa untuk kita menuntut ilmu. Tapi penulis kitab kata, wala ya'ni hadha anna al-insana yaqnutu wa ya'ith idza lam yatadarak waqt as-sighar bit-talab. Ini bukan bermakna kalau kita ni ataupun ini tidak bermakna yang kita sebagai manusia perlu berputus asa sekiranya kita tak sempat pada waktu muda dahulu nak menuntut ilmu. Jadi kita dewasa ni menyesal, bukan. Bahkan menuntut ilmu ni adalah sepanjang hayat. Menuntut ilmu adalah sepanjang hayat. Kenapa? Kerana penulis kitab kata menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah ni kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sehingga datang kepada kamu kematian. Jadi kita beribadah ni sehingga bila? Sehingga mati.
ibadah sehingga mati. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah, maka menuntut ilmu juga sehingga mati. Itu maksudnya. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada al-mu'awwiqus sadis. Al-mu'awwiqu as-sadis. Penghalang yang keenam. Penghalang yang keenam. Iaitu perkara yang menghalang kita daripada mendapatkan ilmu. Al-uzufu an talabil ilm. Al-uzufu an talabil ilm. Terjemahan al-uzuf ni adalah benci, tidak suka. Iaitu tidak suka untuk menuntut ilmu. Memang tidak suka. Yang ni adalah penghalang yang keenam. Benci ataupun tidak suka untuk menuntut ilmu. Dan ini hadirin dan hadirat, memang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Dia tak suka membaca, dia tak suka mendengar majlis ilmu, dia tak suka berfikir tentang ilmu, dia tak ada rasa apa, memang tidak. Hidup dia hanya untuk nikmati kehidupan yang bukan bersifat ilmiah ini. Itu. Hidup dia tak ada apa, orang kata. Kita pun tak tahu. Dia hidup sekadar macam dia lahir dekat bumi, dia kecil, dia remaja, dia dewasa, kemudian dia kahwin, kemudian dia ada anak, kemudian kemudian dia dah tua, kemudian dia dah tak bekerja, kemudian dia mati. Itulah kehidupan dia. Maknanya ini hanyalah kehidupan orang biasa, hadirin dan hadirat. Kehidupan orang biasa. Dia tak ada banyak sumbangan kepada masyarakat, kepada keilmuan, kepada agama, kepada ibadat, kepada sekian dan sekian. Ini biasa sahaja kehidupan dia. Maknanya kalaulah dalam tempoh-tempoh yang saya ceritakan itu dia melakukan ibadah, tak apa. Tapi ni kadang dia duduk macam dia orang kata tak ada buat apa, tidak ada ibadat, tidak ada ilmu dan seumpama. Kita ini yang kita kata memang ada manusia-manusia segitu, dia macam hidup pun tak ada mendatangkan manfaat dan mati pun tak ada apa-apa pun. Maknanya hidup tak ada. Sebab itu kata Buya Hamka, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Kalau hidup kita ni semata hidup sahaja, kera kat hutan pun tak mati, dia kata. Maknanya kera di hutan pun hidup juga. Jadi ini menunjukkan bahawasanya manusia ni, dia bukan sama seperti haiwan. Dia tidak sama seperti haiwan. Hidup dia perlu ada manfaat. Hidup dia perlu ada manfaat. Bukan semata makan, bukan semata minum, bukan semata tidur, bukan semata buang air kecil, buang air besar, tidak. Jadi hidup dia kena ada satu kelebihan, hadirin dan hadirat. Dia kena ada buat sesuatu untuk agama dia, untuk pertambahan ilmu dia, untuk kebaikan masyarakat atau keluarga dia. Begitu. Jadi ini berlaku. Dan ada sebuah riwayat daripada Nabi SAW yang mana menyebutkan ughdu aliman. Ughdu aliman. Dan ughdu ni adalah berpagi-pagilah. Iaitu bangunlah pagi dalam keadaan seorang alim. Atau muta'alliman. Ataupun sebagai seorang penuntut ilmu. Atau mustami'an. Ataupun sebagai seorang yang mendengar ilmu. Atau muhibban. Ataupun seorang yang cintakan ilmu. Jadi kena ada 4 ciri ni. Atau salah satu daripada 4 ciri ni baru kita selamat. Iaitu sebagai seorang yang berilmu. Atau sebagai seorang penuntut ilmu, atau sebagai seorang yang mencintai ilmu, atau sebagai seorang yang mendengar ilmu. Mustami'an dulu, itu mendengar ilmu atau mencintai ilmu yang keempat. Kemudian dikatakan dalam riwayat tersebut, wala takunil khamisah, janganlah jadi yang kelima, fatahlik, nescaya kamu akan binasa. Nescaya kamu akan binasa. Siapa yang kelima? Yang kelima ni adalah dia ni orang alim pun tidak, menuntut ilmu pun tidak, mendengar ilmu pun tidak, mencintai ilmu pun tidak juga. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi mudah-mudahan kita ni tergolong dalam orang yang alim ataupun penuntut ilmu ataupun yang mendengar ilmu seperti sekarang ini.
Dan yang keempatnya, atau mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Dan agak-agak sebab apa kita ni memang tak minat dan benci daripada menghadiri majlis ilmu? Jawapannya kerana kita tak dididik daripada kecil untuk mencintai ilmu. Ini antara faktornya. Daripada kecil tak dibesarkan dan tak dididik dalam suasana ilmu. Tapi kadang kita lihat bahawa sebagaimana sebahagian ibu bapa ni daripada kecil dia dah ajar anak-anak dia nak makan kena tangan kanan, itu ilmu. Kemudian bagi salam kepada orang, jawab salam macam mana nak salam dengan orang yang begitu berjabat tangan sebagai simbolik kepada hormat kepada orang yang lebih tua, dan begitu juga macam-macam. Ini didikan hadirin dan ajar salat, ajar baca Quran dan sekian. Yang ni daripada kecil lagi dah kena ada penekanan kepada ilmu-ilmu seperti ini. Dia kata hadzal bab yakhtalifu an-nas fi wulujihim fi. Bab ini iaitu bab tidak suka daripada menuntut ilmu ni, orang ramai masuk ke dalam bab ini berbeza-beza. Maknanya ada orang tu ada banyak faktor kenapa dia tak suka majlis ilmu. Okey, baik. Jadi antara faktornya, dia terlalu disibukkan dengan perkara-perkara yang lain hadirin dan hadirat, iaitu dalam masa yang sama dia pergi banyak masa dia untuk baca paper, banyak baca majalah, banyak baca komik-komik, tetapi majlis kita ilmu ke apa, buku-buku pengajian baca tak, buku-buku ilmu tidak, begitu. Jadi kerana dia tidak suka hadirin dan hadirat, dia tidak suka kerana dia tidak merasakan peri pentingnya ilmu. Dia tak rasa peri pentingnya ilmu. Sedangkan disebutkan oleh para ulama, iaitu man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa yang inginkan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm. Siapa yang nak kepada akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Dan waman aradahuma ma'an, siapa yang nakkan kedua-duanya, iaitu nakkan dunia dan akhirat, hendaklah dia menuntut ilmu. Fa'alaihi bil ilm, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya ilmu ni, kalau kita nak dunia pun kena ada ilmu, kalau kita nak ke akhirat pun kita kena ada ilmu. Jadi besar peranan ilmu. Jadi kita tak boleh rasa benci, kita kena anggap ilmu ni satunya, kalau kita kena rasa suka, dia macam kita benci kepada, adakah kita benci kepada perbuatan makan dan minum hari-hari? Tak. Walaupun mungkin kita benci kepada makanan yang sama hari-hari, sebab bukan benci pun, tapi bosan dan jemu. Tapi kita kata, kita masih makan. Sebab kita rasa keperluan kepada tubuh badan kita makan dan minum. Cuma kenapa kita berhenti daripada menuntut ilmu? Patutnya hari-hari pun kita akan masukkan diri kita ni dengan ilmu sebenarnya. Mana cari apakah ilmu baru, baca kitab, ataupun kalau tak ada masa nak baca kitab, dengar ceramah, ataupun tak ada masa nak dengar ceramah, kita carilah masa-masa, sebab dalam 24 jam mustahil tidak ada masa. Tengah orang kata tengah bawa kereta kan, bawa kereta dia kata tak ada masa dengar ceramah, tapi dia dengar radio lagu. Jadi kontranya kata tak free nak dengar ceramah. Inilah masa dia. Ubah lagu tu kepada kita mendengar majlis-majlis ilmu. YouTube dan seumpamanya pun ada, walaupun tidak ada dalam radio, tapi ada dalam YouTube, hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian penulis dia macam agak mengkritik, dan disebutkan di sini beberapa kritikan sosial hadirin dan hadirat. Dia kata inna mimma yustankar, antara perkara yang diingkari, wa yuntaqad, iaitu perkara yang dikritik, antara syabban min syababil muslimin, iaitu apabila awak melihat anak-anak muda ataupun seorang anak muda daripada pemuda-pemuda umat Islam ini, wa mimman yaghar ala hurumatillah wa yazrifu ad-dama wa ad-dam ala hurumatin untuhikat, inna minal aibi fi haqqih
ayatahawana bi ba'dil ma'asi kal ghibah wan namimah wa ghairiha wa an tarahu jahilan bi aisaril ahkam asy-syar'iyyah fala yusalli as-salata an-nabawiyyah allati qala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia kata ada sebahagian anak-anak muda ni bila kita tengok dia ni pandang ambil ringan saja tentang terhadap sebahagian maksiat-maksiat ni. Seperti mengumpat, seperti mengadu domba. Jadi dia ambil mudah. Mengumpat, duk kata orang, duk fitnah orang, duk mengadu domba. Tapi dalam masa yang sama, dia ni jahil tentang hukum hakam syarak. Jahil tentang seringan-ringan hukum hakam syarak. Dia tidak solat sebagaimana solat Nabi. Yang mana Nabi kata SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Wala yatawadda al-wudu' an-nabawi alladhi qala anhu an-nabi. Dan dia juga tidak berwuduk dengan wuduk Nabi sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berwuduk sebagaimana yang telah diperintahkan dan dia solat sebagaimana yang telah diperintahkan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tarahu jahilan bi azkaris sabahi wal masa. Dan kadang kita tengok sebahagian masyarakat kita ni, kata penulis kitab, kamu akan mendapati dia tak tahu pun tentang zikir-zikir pagi dan petang. Kadang kita tanya kepada dia, apa contoh zikir pagi dan petang? Dia tak tahu sebab dia tak pernah baca. Zikir selepas solat pun kadang orang kita tak baca. Jadi inilah yang kadang-kadang kita kena bagi penekanan, hadirin dan hadirat. Dia kadang-kadang saya perhatikan isu sebahagian kita ni dia lebih fokuskan kepada zikir lepas mayang ni perlu beramai-ramai ke tak perlu beramai-ramai. Begitu. Maknanya ada orang dia cenderung, dia kata kita tak perlu berzikir beramai-ramai selepas solat kerana ia tidak sabit daripada Nabi SAW dan seumpamanya. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan penekanan bahawasanya realiti sebahagian masyarakat kita ni lepas mayang langsung tidak berzikir dan tak tahu pun zikir selepas solat. Ini pun kena jaga juga. Kita jangan orang kata habiskan masa kita duk berbalau, Nabi tidak berdoa beramai-ramai lepas salat, tidak berzikir beramai-ramai selepas salat. Betul, itu perbahasan ilmiah. Itu perbahasan ilmu. Yang ini memang dibahaskan oleh para ulama. Cuma, kadang-kadang kita terlepas bahawasanya ramai anak-anak muda kita yang tak berzikir pun lepas bayang. Tak ada wirid lepas salat. Zikir pagi petang pun tidak tahu dan tidak hafal. Sebab itu saya suka dengan beberapa inisiatif hadirin dan hadirat yang dibuat oleh beberapa NGO di negara kita ini, NGO Alhamdulillah, yang mengedarkan istilahnya banting, dia panggil banting, yang terletak padanya zikir-zikir selepas solat. Ini usaha yang sangat-sangat baik hadirin dan hadirat. Tetapi itulah, alangkah lebih baik kalau kita boleh adakan kerjasama dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri sebagai contoh. Macam kalau kita di wilayah persekutuan ni, kalau boleh kita ada kerjasama buat lawatan kunjungan hormat kepada bahagian pengurusan masjid contohnya, kerana bahagian pengurusan masjid di bawah Jabatan Agama Islam. Jadi buat kunjungan hormat, lepas tu kita katalah saya ada banting ni, kata ada banting, dan banting ni adalah panduan zikir-zikir selepas solat. Dia ada sebut, diletakkan ikut turutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang pertama sekali adalah diletakkan riwayat. Adapun Nabi SAW selepas sahaja baginda selesai solat, baginda akan beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian diletakkan terjemahan dan diletakkan hadis riwayat sekian-sekian. Gitu. Jadi kita pun sebagai orang yang intelektual, sebagai seorang yang akademik, kita tengok pun kita rasa tenang kerana pengamalan kita ini dibina berdasarkan dalil, dibina berdasarkan hujah. Sebenarnya kita bagilah satu cadangan kepada pihak pengurusan masjid. Dia kata, boleh ke kalau kami ni, satu, kalau masjid nak beli, baguslah sebab kalau kami ni berniaga. Satu, tapi kalau tak ada, adalah dermawan, ada jutawan yang nak infak. Dia nak infakkan banting ni, boleh tak kita nak minta
supaya setiap masjid-masjid di wilayah persekutuan ini meletakkan banting ini di hadapan supaya setiap kali selesai solat, jemaah tahu apa yang nak dibaca sebagaimana zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya rasa usaha yang baik kalau kita boleh usahakan, hadirin dan hadirat, supaya ada kerjasama. Ya memanglah kalau orang kata kalau kita nak pergi ke masjid, kemudian kita sendiri yang nak gantung sendiri, marahlah kita masuk tempat orang. Mestilah dia ada adab dia, adalah susila dia. Jadi sebab itu, tetapi usaha tu usaha yang baik, ini salah satu. Jadi kita secara tak langsung, ini dapat kita memperkenalkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab usaha-usaha sebegini, di Timur Tengah, orang dah buat lama dah, hadirin dah hadirat. Puluh tahun dah orang dah buat. Tapi kalau kita tengok dekat negara kita, jarang kita masuk masjid ada dipaparkan zikir-zikir selepas salat. Jarang. Kita jarang jumpa. Dia tidak jumpa, hadirin dah hadirat. Saya kalau macam mungkin sebahagian tuan-tuan maklum, maksudnya hari-hari saya ada kuliah-kuliah saya di masjid dan di surau. Jadi kita pergi ke banyak tempat tapi kita tidak jumpa, hadirin dan hadirat, panduan-panduan zikir selepas salat. Kalau ada pun dalam bentuk buku, bila orang nak baca? Kalau dalam bentuk buku, Quran yang kat depan tu pun orang tak sentuh. Jadi kita kena buat yang bukan sifat buku. Maknanya sifat yang dah mata dedah dah, hadirin dah hadirat. Baik terpampang siap. Bila terpampang pun orang baca. Ni kadang-kadang adanya arahan. Arahan dekat mana? Oh, kena buka dulu. Mana? Orang pun tak ada nak buka lah. Dia malas nak buka. Jadi kena pampang, kena pamerkan, kena tayangkan, hadirin dan hadirat. Supaya kita dapat. Sebab masa saya belajar dahulu di Jordan, hadirin dan hadirat. Bayangkan masa saya belajar pun dah lebih daripada 10 tahun. 2011 sampai 2015, hadirin dan hadirat. Sekarang ni 2022. Maknanya selepas 11 tahun dahulu, saya pergi ke masjid dan tengok di depan tu al-azkaru ba'da salah, zikir-zikir selepas salat. Disebutkan matan dia apa dan kemudiannya hadis riwayat siapa, gitu. Jadi ini sangat-sangat bagus. Sebenarnya usaha sebegini, dia kata tarahu jahilan bi azkaris sabahi wal masa. Kadang-kadang sebahagian anak muda kita ini, bukan anak muda sahajalah, sesiapa sahaja, kadang kita tengok dia tak tahu zikir pagi dan petang. Dia tak biasa baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya Allahumma inni asbahtu ushidu wa ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Kemudian apa lagi zikir pagi petang? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, hadirin dan hadirat. Bahkan tarahu mufarritan fi umurin yahfazuha sigharut talabah qabla kibarihim. Dan kita tengok dia banyak tak buat benda-benda yang sepatutnya waktu kecil dah hafal dah. Macam zikir-zikir lepas payang ni, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram dan seumpamanya. Zikir-zikir ni sepatutnya pada usia-usia kita muda kita dah selesai dah. Bukan selepas dah tua-tua pun apa dia zikir lepas sembahyang, kita pun tak tahu. Apa dia contoh zikir pagi petang, kita pun tak tahu. Jadi sebab kita jarang baca, hadirin dan hadirat. Baca, maknanya lepas subuh tu, kalau katalah masing-masing dalam perjalanan nak pergi kerja, bacalah zikir pagi. Kalau dalam perjalanan pulang daripada office pula nak balik ke rumah waktu petang, pukul 5 petang, ke 5.30, bacalah zikir petang pula. Lepas sembahyang baca zikir lepas solat. Bila lazimi ni, zikir ni roh. Zikir ni makanan bagi roh. Dia kekuatan bagi roh, hadirin dan hadirat. Jadi kita ada kekuatan dalam hidup kita ni bila kita melazimi zikir pagi petang, zikir selepas salat. Jadi kita kena ingat zikir ni. Jadi ini penting. Dan siapa yang zikir kepada Allah, hati dia hidup, jiwa dia hidup, roh dia hidup, jasad dia semangat dan kuat. Jadi ini pentingnya zikir, hadirin dan hadirat. Disebut banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan dan bila dia berzikir kepada Allah, Allah bersama dengan dia. Dan bila Allah bersama dengan dia, dia tidak akan disesatkan oleh mana-mana kejahatan syaitan, bisikan jahat manusia dan seumpamanya. Allah kata apa dalam hadis kursi? Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi
wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, kata Allah. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dengan dia apabila dia mengingati aku. Aku akan bersama dengan dia apabila dia mengingati aku. Sekiranya dia mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku, kata Allah. Sekiranya dia mengingati aku ni dalam satu kumpulan, iaitu secara berjamaah, maka aku akan mengingatinya juga dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka, itu para malaikat. Jadi di sini penekanannya, hadirin dan hadirat, Allah bersama dengan orang yang zikir kepada Allah. Dan bila Allah bersama dengan orang yang zikir kepada dia ni, apa dia punya faedah dia? Tengok apa yang disebut dalam Quran. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhanku, maka dia akan bagi hidayah kepadaku. Jadi hidayah lawan dia sesat, dhalalah. Hidayah lawan dia dhalalah. Jadi kita katakan, siapa yang mana Allah bersama dengan dia, dia tidak akan sesat dunia akhirat. Jadi macam mana nak bagi Allah bersama dengan kita? Zikrullah. Zikrullah. Dan adakah zikir ni satu subhanallah, alhamdulillah semata-mata? Tidak. Kata Al-Imam Nawawi, kullu amilin lillahi bita'ah fahuwa zakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia adalah orang yang berzikrullah. Dia adalah orang yang berzikrullah. Jadi kalau kita salat, kita zikrullah. Allah bersama dengan kita. Bila kita baca Quran, kita berzikrullah. Allah bersama dengan kita. Bila kita puasa, kita menuntut ilmu dan seumpamanya, kita sedang berzikrullah dan Allah bersama dengan kita ini. Hadirin dan hadirat. Fahadha min madakhilis syaitan. Ni adalah antara, orang kata, kesan-kesan kemasukan syaitan ni yang jahat. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعرف الناس بواقعه وكان من أدرى الناس بما يدور حوله من الدوائر ولقد قامت في عهده فتن وحوادث ونوازل لكنه طلب العلم وحصل جما غفيرا من العلم فبذلك أصبح يجد حل تلك الحوادث التي نزلت في مجتمعه ويدرك الجواب عنها في الكتاب والسنة أو في أصول العلم وقواعده ومهما دار الزمان واختلف الناس وتباعدت أقطارهم فإنه ما أنزل الله من داء إلا وله دواء ولم تنزل مصيبة أو نازلة إلا وفي الكتاب والسنة ما يصلحها وهذا أمر لا يشك فيه اثنان. Terjemahannya, hadirin dan hadirat. Beliau mendatangkan tentang contoh seorang tokoh yang masyhur, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah ni, kata penulis kitab, adalah manusia yang paling memahami tentang waqi' persekitaran dia. Dan dia ni adalah manusia yang paling tahu tentang apa yang berlaku, isu-isu yang berlaku di sekitar dengan dia. Dan telah berlaku pada zaman Ibn Taymiyah ni fitan, iaitu bukan fitnah saja, fitan, iaitu banyak perkara-perkara kekucar-kaciran yang berlaku, wa hawadis wa nawazil, banyak kejadian, banyak peristiwa yang berlaku. Tetapi dalam situasi-situasi tersebut, lakinnahu talabal ilm, dia tetap menuntut ilmu dan dia memperoleh begitu jumlah yang begitu besar daripada ilmu. Wa hassala jamman ghafiran minal ilm. Jadi bila di dalam keadaan tersebut dia menuntut ilmu, fabizalika asbaha yajidu hilla tilkal hawadis allati nazalat fi mujtama'i. Disebabkan ilmu yang dia ada dan dia memahami realiti semasa yang berlaku pada persekitarannya, maka dia menemukan semuanya hil. Hil ni solusi. Maksudnya apakah cara kita nak deal, kita nak menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku adalah dengan ilmu, hadirin dan hadirat. Dan kalau kita ini tidak minat kepada ilmu, macam mana nak selesai masalah?
Masalah tu sentiasa ada. Dan masalah sentiasa ada walau berbeza negara, walau berbeza tempat, walau berbeza masa, walau berbeza zaman, walau berbeza situasi, walau berbeza manusia. Tapi masalah tu kekal ada. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan ilmu. Kita nak menyelesaikan masalah. Maka dikata di sini, وَيُدْرِكُ الْجَوَابْ عَنْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Dan dia tahu macam mana jawapan untuk kepada kemusykilan ataupun permasalahan yang berlaku. Semua jawapan tersebut telah pun ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau fi usulil ilmi wa qawaidih. Ataupun pada asas-asas ilmu dan kaedah-kaedah ilmu. Wa mahma daraz zaman wa ikhtalafa an-nas, selagi mana tak kiralah berbeza zaman ke, berbeza manusia, wa taba'adat aqtaruhum, negara dah semakin meluas dan membesar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan menurunkan penyakit, melainkan akan bersama dengan diturunkan ubat. Nah, maknanya adalah solusi dia terhadap segala kemusykilan yang berlaku, permasalahan yang berlaku. Walam tanzil musibah aw nazilah illa wa fil kitabi was sunnah ma yuslihuha. Dan tidak turun sesuatu musibah atau sesuatu kejadian melainkan pada Al-Quran dan As-Sunnah adanya cara untuk kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini. Nah, ini adalah perkara yang tidak boleh diragukan oleh dua orang. Ini perkara yang disepakati oleh dua orang lelaki. Baik. Jadi maknanya inilah peranan ilmu, hadirin dan hadirat. Yang penulis cuba sampaikan, jangan benci dan jangan tidak suka kepada majlis ilmu. Kerana ilmu adalah solusi kepada segala kesulitan dan kesukaran, segala permasalahan. Jadi kita kena tuntut ilmu untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang berlaku, hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak jadikan perbahasan kita ini perbahasan yang terakhir, iaitu al-mu'awwiqus sabi'. Al-mu'awwiqus sabi'. Dan al-mu'awwiqus sabi', hadirin dan hadirat, adalah penghalang yang ketujuh. As-sabi' adalah yang ketujuh. Sab'ah. Penghalang yang ketujuh daripada kita mendapat ilmu. Apa dia? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs boleh dipahami dengan dua maksud. Satu maksud yang positif dan satu maksud yang negatif. Yang dimaksudkan oleh penulis kitab yang mana? Yang kedua. Iaitu tazkiyatun nafs dalam makna yang negatif. Apa makna dia? Dalam makna yang positif, tazkiyatun nafs ni adalah pembersihan dan penyucian jiwa. Kan bagus tu? Pembersihan dan penyucian jiwa. Kan bagus. Apa masalahnya? Kenapa dikritik? Kenapa dianggap sebagai penghalang daripada mendapat ilmu? Maka kita kata tazkiyatun nafs yang dimaksudkan oleh penulis kitab adalah perbuatan menganggap diri sendiri ni bagus. Itu. Yang ni tak bagus. Iaitu dia menyucikan diri dia. Dia bukannya proses pembersihan dan penyucian jiwa, tidak. Tetapi dia ni, apa istilah tazkiyatun nafs ni, dia rasa macam dia memuji diri dia, dia bangga-bangga dengan diri dia kata diri dia hebat. Itu maksud. Yang ni tidak dibenarkan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Lalu disebutkan di sini tentang apakah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nafs oleh penulis kitab sendiri. Apa kata beliau, hadirin dan hadirat yang saya muliakan? Wa tazkiyatun nafsi ayuhibba syakhsu madha nafsi. Yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nafs, seseorang itu dia suka untuk memuji diri dia sendiri. Aku bagus, aku hebat, aku pandai, aku itu, aku ini. Dia suka puji diri dia sendiri. Wa ayadfiya ala nafsihi alqaban. Dan dia meletakkan, dia menyandarkan pada dirinya beberapa gelaran-gelaran tertentu. Cerdik pandai, ulul albab, orang hebat, sekian dan sekian, gitu. Jadi wa yafraha bi sama'i thana'in nasi alaih, dan dia suka apabila dia mendengar pujian-pujian orang ramai kepada diri dia. Dia sangat suka
Walaupun dikatakan oleh penulis kitab. Yalah, kalau orang puji kepada kita ni bukannya salah kita sebab dia nak puji kita, bukan kita boleh halang. Kalau kita betul layak. Tapi lepas tu kata penulis kitab di sini. Dia kata wala syakka anna sana'an nasi 'alaika min ajli busyrak. Tidak dinafikan bahawasanya pujian orang ramai kepada kita ni adalah ajil busyra. Ajil busyra ni adalah kegembiraan yang disegerakan kepada orang beriman di dunia lagi. Kama sa'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli ya'mal 'amalan fayarahu an-nasu fayahmadunahu faqala alaihi salatu wassalam tilka ajil busyral mu'min. Sebagaimana Abu Hurairah satu hari dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tentang wahai Rasulullah, apa pandangan awak tentang seorang lelaki yang melakukan satu-satu amalan kemudian dia dilihat oleh manusia dan manusia-manusia tersebut memuji diri dia. Maka Nabi SAW kata yang demikian itu adalah ajil busyra, berita gembira yang kegembiraan yang disegerakan kepadanya di dunia bagi orang yang beriman. Yang ni tak apa. Tapi yang ni dalam situasi yang kedua pula, situasi yang lain yang berbeza, hadirin dan hadirat. Dia ni tak ada siapa-siapa sangat pun, dia bukannya ada apa, tapi dia suka kalau orang puji-puji dia memang berharap, dia menagih dan meraih kepada pujian manusia dan dia gembira dengan pujian. Yang ni sikap negatif. Maka dikata di sini lakinnal hadhar kullal hadhar an tumdaha bi amrin laisa fika wa tafrahu bidzalik. Kalaulah dia dipuji disebabkan hak dia, maknanya dia dipuji sebab kebaikan yang dia buat dan kebaikan tu memang ikhlas dia buat. Dia sedekah ke, dia solat ke, dia bantu orang ke, dia apa ke, yang tu memang dia buat secara ikhlas. Tetapi manusia melihat dan manusia memuji, yang tu tak ada masalah. Tapi yang ni dia suka dipuji terhadap sesuatu kelebihan, kebaikan yang sebenarnya tak ada pun pada diri dia. Dia kata, berhati-hatilah kamu apabila kamu dipuji dengan sesuatu perkara yang tidak ada pada diri kamu dan kamu rasa seronok. Macam kita ni, contohnya kita ni jahil, kita tak tahu apa benda pun dalam hidup ni. Tiba-tiba orang puji kita, kata tuan ni alim lah, tuan ni bijak pandai, tuan ni cendekiawan, tuan ni sekian. Kita rasa alhamdulillah, terima kasih, kata. Padahal kita pun tahu yang kita ni bukan sampai kepada tahapan yang selayaknya untuk dipuji. Tapi kita punya seronok. Hadirin dan hadirat, seolah-olah yang ni kena hati-hati. Dia kata wa tadhakkar qaulallahi ta'ala fi dhambi qaum, hendaklah kamu mengingat tentang ataupun ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang suatu kaum ini. Apa kata Allah? Allah kata wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Iaitu yang ni dalam zam ni celaan. Dan mereka suka untuk dipuji terhadap perkara yang mereka tidak lakukan. Yang ni maknanya Allah sebutkan ni daripada kedudukan yang tercela, bukannya daripada kedudukan yang mulia, pada kedudukan yang tercela. Maknanya ada satu kaum ni mereka suka dipuji terhadap perkara yang mereka tidak lakukan. Jadi ini adalah kedudukan yang tercela. Kemudian dalam surah An-Najmi, hadirin dan hadirat, Allah juga menceritakan ataupun disebutkan di sini kata oleh penulis kitab, summa tadhakkar anna tazkiyatan nafsi fil ghalibi mazmumah. Kemudian ingatlah bahawasanya menyuci-nyucikan diri sendiri ni, menganggap diri kita ni memuji-muji diri, mencerita kelebihan-kelebihan diri ni, secara kebiasaannya ia adalah mazmumah. Iaitu ia adalah tercela, hadirin dan hadirat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Illa fi ba'dil mawatin bi dawabil syar'iyyah. Kecuali pada beberapa tempat. Kalau pada beberapa tempat dengan dia punya dawabit dia, dengan syarat-syarat dia, yang ni tidak mengapa. Macam contoh Nabi Yusuf. Dia kata, beri kepada aku penguasaan untuk menjaga khazanah negara ini. Inni hafizun alim. Aku ni orang yang pandai menjaga, pandai mengurus tadbir. Aku ni adalah orang yang bijaksana. Yang tu tazkiyatun nafs dekat tu. Cuma itu dibenarkan kerana dia tahu, kalaulah boleh jadi dia tak mengisi kekosongan dan kelompongan jawatan tersebut, orang lain yang akan mengisi, dan boleh jadi orang tu adalah
orang yang tidak amanah, yang tidak tahu cara nak bekerja, begitu. Jadi dalam keadaan sebegini adalah tazkiyatun nafs yang dibenarkan, tapi majoriti keadaan ianya tercela, hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana Allah kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Tak perlulah kamu nak memuji-muji diri kamu. Allah lebih tahu siapakah yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Fala tuzakku anfusakum. Jadi jangan salah faham, bukan tazkiyatun nafs. Kita belajar ilmu akhlak, kita belajar ilmu bab zuhud, bab wara', itu bagus. Itu tazkiyatun nafs yang dipuji, proses penyucian jiwa. Tetapi yang dimaksudkan tazkiyatun nafs di sini adalah kita memuji-muji diri kita dengan kadar yang tidak selayaknya. Iaitu dengan tidak mengikut kebenaran yang diberikan oleh syarak. Fala tuzakku anfusakum, Allah kata, janganlah kamu memuji-muji diri kamu, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu tentang orang yang bertakwa. Wa yadhummu ahlal kitab fayaqul, dan Allah juga mencela ahli kitab. Wa yadhummu ahlal kitabi fayaqul, Allah mencela ahli kitab dan Allah kata alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Terjemahannya, hadirin dan hadirat, tidakkah kamu melihat kepada golongan yang memuji-muji diri mereka, sedangkan Allah lah yang memuji ataupun yang membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Kita tak perlu diri kita sendiri yang beria nak, saya orang hebat, saya itu, saya ini. Tak. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW mengatakan, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kamu memuji-muji diri kamu sendiri. Benda-benda ini pun akan menghalang kita. Kerana bila kita rasa bongkak, kita rasa megah, kita rasa hebat, kita takkan merendah diri untuk mencari ilmu, hadirin dan hadirat. Sebab rasa dah cukup hebat. Dia dah rasa dia hebat, dia pun tinggalkan majlis ilmu sebab dia dengar ceramah nanti dia akan kata, aku lagi alim, aku lagi faham, aku lagi faqih, aku lagi hebat, aku lagi bla bla bla. Jadi sebab itu penulis kitab, beliau memasukkan perbahasan ini dalam bab penghalang-penghalang daripada mendapatkan ilmu. Apa kata Nabi? Jangan kamu memuji-muji diri kamu. Allah lebih tahu siapakah yang paling baik dari kalangan kamu. Kemudian kata penulis kitab, na'am yahiqqu lil insan kama salaf ayuzakki nafsahu fi mawadhi'. Betul, layak bagi seseorang manusia sebagaimana yang kita sebut sebelum ni untuk dia menyucikan dia ataupun memuji-muji dirinya pada beberapa tempat yang tertentu. Kama qala Yusuf, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Yusuf ni yang saya ceritakan sebentar tadi, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku ni berkuasa untuk menguruskan hal ehwal khazanah negeri ni, iaitu perbendaharaan negeri, iaitu keuangan negeri. Inni hafizun alim, kerana aku ni seorang yang hafiz, yang pandai menjaga dan yang bijaksana. Jadi dia nak jadi menteri kewangan, sebab nak menjaga perbendaharaan negara, hadirin dan hadirat. Ij'alni ala khazainil ard. Jadi ini tak ada masalah kerana ini adalah yang dibenarkan, kerana ada keperluan dan ada situasi. Lakinnal ghalib, akan tetapi kebiasaannya, anna hubbat tazkiyati wa hubbat sana'i min madakhilis syaitani 'ala al-'ibad. Cintakan untuk memuji-muji dan cinta kepada pujian orang lain ini, dia hakikatnya adalah pintu-pintu kemasukan daripada syaitan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Maka hendaklah kita berhati-hati kepada golongan yang gembira dan masuk ke dalam hati dia perasaan ujub apabila dia dipuji. Bal wa yahris ala ayyusmi'a tilka tazkiyat, ataupun ala ayyasma'a tilka tazkiyat. Bahkan ada sebahagian dia bersungguh-sungguh untuk mendengar puji-pujian. Nanti dulu, kejap aku datang, puji. Macam tu. Dia nak dengar pujian orang lain kepada dia, dan ini adalah perkara yang tercela, hadirin dan hadirat. Wa idza aradta an ta'rifa khatara hubbit tazkiyah, dan kalaulah kamu nak tahu tentang bahayanya cintakan tazkiyah ni, cintakan kepada perbuatan puji-pujian ni,
fanzur ila taqsirika fi ta'ah. Cuba kamu perhatikan kekurangan kita, kelemahan kita dalam beribadat. Summanzur ila allazi zakkak. Kemudian tengoklah kepada orang yang duk puji kita tu. Ayatura law kana ya'lamu anka ma khafiya anhu wa ma ta'mal min al-a'mali allati la turdillah law annaha kharajat li hadzal rajul atarahu yusni alaih. Tadi ada orang puji kita. Orang puji kita sebab dia tengok amalan kita tu nampak depan mata dia sedikit. Tapi dalam realiti kehidupan kita, yang tahu tentang diri kita siapa dia? Kita sendiri. Kita lebih tahu tentang diri kita berbanding orang yang puji kita. Dia duk puji kita, ini orang alim, ni orang baik, ini orang... Dan kita rasa gembira. Tapi bila fikir-fikir balik, aku ni semayang pun malas. Dah lah semayang malas, lambat pula. Dah lah semayang lambat, nak cepat-cepat pula. Semayang bukan main laju, dah lah lambat semayang, laju pula cepat semayang. Kemudian dalam bab puasa pun jarang. Kalau dalam bab solat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tak pernah buat sehari pun. Kalau buat solat witir, tak pernah buat sepanjang tahun, tak pernah buat sepanjang witir. Jadi, tiba-tiba orang puji kita, terima kasih, sah. Dia bangga pula. Seronok dan suka. Cakap terima kasih tak salah. Tapi bangga dengan keadaan kita tahu tentang hakikat sebenar diri kita. Maka kata penulis kitab, ayatura, kamu tak fikir ke kalaulah dia ni yang puji kamu ni, dia tahu apa yang tersembunyi pada diri kamu dan apa yang kamu lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang Allah tak redha. Maksudnya maksiat-maksiat yang dia tak nampak tu, kalau dia tahu, kalaulah semuanya ini dizahirkan ataupun diperlihatkan kepada lelaki yang puji kita tersebut, adakah kita rasa yang dia akan puji kita lagi? Boleh jadi dia tak akan puji kita dah. Maka penulis kitab kata asyahidu min hadza, poinnya daripada perbahasan ini, ayahzaral insanu min tazkiyati nafsi. Hendaklah seseorang manusia itu berhati-hati daripada nak memuji-muji, mengangkat dirinya sendiri. Wa ayahzaral insanu min ayyadfiya ala nafsihi alqaban laysat lahu. Dan hendaklah dia berjaga-jaga daripada dia menisbahkan, menyandarkan beberapa gelaran-gelaran tertentu kepada dirinya, sedangkan gelaran tersebut sangat tak layak pun pada diri dia. Kata orang dermawan lah, orang ni pemurah dan penyayang dan baik, sangat hebat, sangat itu dan ini, tapi dia tidak ada pun. Jadi kita jangan usaha ke arah itu. Tetap kekal beribadah macam biasa, tapi jangan terlalu cinta kepada pujian orang ramai dan nak memperlihatkan amalan kepada orang ramai. Kerana kata penulis kitab, li'anna man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Kerana seseorang yang gapah-gapah untuk mendapatkan sesuatu sebelum sampai masanya, maka dia akan dihukum dengan terhalangnya dia daripada mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi kita ni, tak apalah, jangan nak mengharapkan pujian. Tapi orang yang tak mengharapkan pujian tu lah yang akan dipuji. Bila kita mengharap dipuji, akhirnya orang tak puji, kita rasa sakit hati, maka kita pun berhenti daripada beribadah. Kerana kita merasakan ibadah sebagai suatu perkara untuk kita mendapat pujian daripada orang ramai dan perhatian daripada orang ramai. Jadi bila orang tak berikan, maka kita pun berhenti daripada ibadah. Sedangkan ibadah tidak begitu. Ibadah adalah hak Allah ke atas diri kita ini. Kita lakukan kerana Allah dan kepada Allah secara ikhlas. Dan biarlah Allah yang menilai diri kita. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi selesai perbahasan kita pada tengah hari ini, hadirin dan hadirat, atau pada pagi ini. Jadi saya rasa memadai sekadar itu, kerana kita pun telah sampai kepada penghujung majlis yang diletakkan kepada saya ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu soalan yang kalau saya ada ruang masa oleh penganjur. Soalan, Pak Ustaz, adakah ilmu yang disiarkan terus macam ini termasuk ilmu yang didatangi? Baik, sebenarnya apabila Imam Malik menyebut kata-kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, memanglah ia merujuk kepada spesifik kita hadir ke majlis ilmu, tempat ia berlangsung. Tempat ia berlangsung pada tempat-tempat yang memang sesuai untuk dihadiri oleh manusia. Contoh seperti masjid. Kita tahu di masjid ada halaqah ilmu. Kita dituntut pergi ke masjid mendapatkan ilmu tersebut. Tetapi kalaulah dalam situasi yang jarak kita jauh, ataupun tempat diadakan majlis ilmu tu memang macam kita buat sekarang ini. Yang ni di rumah saya, kalau ramai datang ke rumah saya jadi sulit dan susah pula. Jadi sebab itu
Yang ni pun boleh juga termasuk dalam kategori yang dipahami sebagai mendatangi majlis ilmu, menghadiri majlis ilmu. Dapat juga ganjaran menghadiri majlis ilmu. Cuma kita katakan yang sebenar yang dimaksudkan adalah pada zaman dahulu halaqah-halaqah ilmu tersebut. Tetapi sekiranya ada kesulitan dan ada halangan tertentu macam jarak kita jauh dan seumpamanya, maka tidak ada masalah untuk kita menghadiri majlis secara dalam talian sahaja. Yang ni pun dianggap sebagai menghadiri majlis ilmu juga. Wallahu a'lam. Baik. Pak Ustaz, pertanyaan luar tajuk, apakah makna rahmatan lil alamin? Adakah kita perlu meraihkan semua hal dan perkara? Sebenarnya rahmatan lil alamin ni adalah suatu istilah Quran dalam menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini sifat Nabi. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu melainkan sebagai rahmat bagi keseluruhan alam. Rahmat bagi keseluruhan alam ni bukanlah meraihkan semua perkara daripada sudut menggadaikan syariat, tak. Tetapi syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua pihak mendapat rahmatnya. Maknanya orang Islam mendapat rahmat daripada dakwah Nabi dan daripada syariat Nabi. Orang bukan Islam mendapat rahmat. Haiwan-haiwan mendapat rahmat daripada semua yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Susulilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan memadamkan kejahatan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bila Nabi sebut wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Yang ni menunjukkan kepada kita manusia itu Islam ke tidak Islam ke, bukan beragama Islam, kita kena buat baik kepada dia hakikat. Kita tak boleh, kita haram buat jahat kepada dia. Siapa yang ajar kita ni kena buat baik kepada orang bukan Islam? Nabi kita yang ajar. Siapa yang ajar kita ni haram menzalimi orang bukan Islam tanpa hak? Nabi kita yang ajar. Jadi Nabi kita rahmat lil alamin. Begitu juga bila Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibha falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah. Allah mewajibkan ihsan kepada setiap sesuatu. Apabila kamu nak membunuh, bunuhlah secara ihsan. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah secara yang terbaik. Tajamkan pisau dan tenangkan haiwan sembelihan, barulah kita melakukan sembelihan. Maknanya, kenapa kita kena tajamkan pisau bila kita nak sembelih kambing? Bila kita nak sembelih lembu, bila kita nak sembelih unta, kenapa kena tajamkan pisau? Supaya kalaulah pisau tu tumpul, kan susah dia nak mati, kan akan menyebabkan dia terseksa. Jadi bila dia laju sahaja, pisau itu dilalukan di tengkuknya, maka dia pun dah mati. Sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu, segera dia mati. Bila dia segera mati, dia tidak akan rasa sakit, dia tidak akan rasa terseksa. Siapa yang menyelamatkan dia? Yang ajar adalah Nabi. Maka Nabi ni rahmat lil alamin, termasuk haiwan-haiwan. Bukan manusia sahaja, termasuk haiwan-haiwan. Dan ada hadis sesungguhnya innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat, ikan di laut dan semut yang berada di dalam sarangnya, dalam busuknya, semuanya berselawat kepada muallimin nas khaira, seorang guru yang mengajarkan manusia kebaikan. Timbul soalan, kenapa pula sampai ikan dalam laut berselawat kepada guru yang mengajar ilmu? Kenapakah semut yang berada di dalam busuk yang mendoakan kepada ulama, para ulama? Jawapannya kerana ilmu yang mereka ajarkan tu manfaatnya turut dirasai oleh ikan di laut. Siapa yang mengajar kita jangan buat pembuangan terbuka, jangan pecahkan busuk, jangan pecahkan sarang-sarang haiwan, jangan pijak, jangan itu, jangan menzalimi, jangan sia-sia. Kalau tidak Nabi SAW, jadi inilah dianya wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Dia bukannya meraihkan semua perkara sehingga melanggar sehingga mengenepikan syarak, tidak. Tapi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itulah yang sifatnya rahmat bagi keseluruhan alam. Wallahu ta'ala alam. Jadi selesai kepada itu hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dimaklumkan sudah tidak ada soalan. Bagus, alhamdulillah. Jadi saya rasa memadai sekadar itu.
InsyaAllah kita bertemu dalam kuliah akan datang. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan salah silap. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.